Jadi anda semua sila ambil perhatian, memandangkan inilah proses-proses yang akan kamu hadapi apabila mau berkahwin nanti. Apa yang kamu perlu buat, sekurang-kurangnya kamu kena ambil berat sikit kena ambil perhatian. Okey, kita teruskan di bawah tajuk ni ada terkandung 3 perkara iaitu kebenaran berkahwin. Okey, kebenaran berkahwin tu apa? Okey, iaitu permohonan kebenaran berkahwin, perkahwinan yang memerlukan kebenaran mahkamah. Apa dia perkahwinan yang perlu kamu rujuk ke mahkamah? Okey, itu kita akan terangkan nanti. Perkahwinan yang memerlukan wali hakim. Okey, apa situasi pemohon kena bernikah secara wali hakim? Okey, itu kena ambil perhatian juga. Tempat berkahwin dan mas kahwin. Ini semua kita akan huraikan kemudian Saya cuma bagi kamu perhatianlah tentang tajuk-tajuk yang akan kita lalui terus. Okey, yang bahagian kedua pendaftaran perkahwinan. Kahwinan yang teratur akan mendapat surat perakuan nikah dan kad perakuan nikah. Okey, yang ketiga kesalahan dan penalti. Kita akan dedahkan juga apa yang berbentuk kesalahan dalam perkahwinan ni Okey. Okey, ini dia proses permohonan kebenaran berkahwin. Apa yang anda perlu buat apabila mau berkahwin nanti? Okey. Pemohon lelaki dan perempuan membuat permohonan kebenaran berkahwin secara online atau manual. Okey, untuk makluman kita di Sabah ni kita masih gunakan borang yang manual. Online ni kita belum buat lagi. Tapi kita akan ke arah itu, cuma tidak pastilah bila. Sedang dirangka dengan JPKN Okey, ambil borang permohonan kahwin, lepas tu kemukakan borang beserta dengan dokumen sokongan ke Jabatan Agama Islam untuk kelulusan. Borang yang sudah lengkap diisi hendaklah dirujuk ke Jabatan Agama untuk diluluskan. Okey, sekiranya borang belum diluluskan, belum boleh berkahwin. Pastikan borang sudah lulus dan dapat kebenaran berkahwin, baru boleh kahwin. Okey, mendapat kebenaran kenyataan, sokongan bertulis daripada pendaftar, pihak lelaki terlebih dahulu untuk dikemukakan kepada pendaftar pihak perempuan. Okey, ini sekiranya lelaki berada di luar daerah, mau berkahwin ke daerah perempuan, si lelaki dia kena uruskan borang perkahwinannya tu terlebih dahulu di daerah yang dia bermastautin. Okey, dia kena berurusan di daerah dia bermastautin, dapatkan kelulusan borang dan kebenaran berkahwin luar daerah. Lepas tu bawa borang tersebut ke Jabatan Agama di tempat perempuan tinggal. Okey, satukan borang tu dan perempuan berurusan di Jabatan Agama tempat dia tinggal tu untuk mendapatkan kelulusan borang dan kebenaran berkahwin. Okey, selepas dapat kebenaran berkahwin, barulah juru nikah yang berkenaan boleh menikahkan pasangan. Okey, setakat ini jelas tentang proses ambil borang, lengkapkan borang dan berurusan ke Jabatan Agama di mana tempat tinggal Kalau ada soalan sila tanya. Dokumen sokongan yang perlu tu nanti kita akan huraikan kemudian Okey, borang permohonan kebenaran berkahwin ni kebanyakan negeri di Semenanjung memang sudah online Ini contoh-contoh dia. Selangor, Johor, Pulau Pinang, Sarawak, Kelantan, semuanya sudah online. Okey. Yang gunakan sistem SPIM ni, Negeri Sembilan, Melaka, Perlis, Kedah, Perak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Itu semua online. Dan yang secara manual ni masih kita di Sabah, Terengganu dan Pahang. Itu saja negeri yang masih menggunakan manual Okey, ini situasi-situasi dalam perkahwinan.
Ini kena ambil perhatian. Okey, dalam situasi yang pertama ni, contohlah lelaki berada di KK, perempuan berada di KK dan mau berkahwin di KK. Okey, di mana perlu berurusan ya. Okey, lelaki dia kena berurusan di KK. Di KK ni pejabat kita di Pejabat Jahins Bandaraya tingkat 2 Blok B. Kena berurusan di sana untuk kelulusan. Okey, si perempuan pun kena berurusan sama juga sebab dia berada di daerah yang sama. Okey, sama-sama berurusan di Pejabat Jahins Bandaraya untuk mendapatkan kelulusan dan kebenaran berkahwin. Sebab dia mau berkahwin di KK juga. Okey, selepas dapat kebenaran berkahwin dan juru nikah yang berkenaan, baru kamu jumpa juru nikah tu untuk dinikahkan selepas kelulusan. Okey, untuk situasi yang kedua, lelaki berada di KK, perempuan berada di Papar, mau berkahwin di Papar. Ini dia mau berkahwin di luar daerah. Okey. Si lelaki dia kena berurusan di KK. Di Pejabat Jahins tingkat 2 dia berurusan, dapatkan kelulusan borang dia di sana dan kebenaran nikah luar daerah. Minta kebenaran nikah luar daerah untuk dia bernikah di Papar. Okay. Selepas dia dapat, dia pergi satukan borang dia dengan borang perempuan di Papar. Perempuan kena berurusan di Pejabat Jahins Papar. Okay. Berurusan di Pejabat Jahins Papar dan untuk dapatkan kelulusan borang dan kebenaran berkahwin. Okay. Selepas dapat borang kebenaran berkahwin, baru boleh dinikahkan. Okay, setakat ini jelas atau ada soalan? Jelas ya? Okey, situasi yang ketiga. Lelaki berada di KK, perempuan berada di Papar, mau berkahwin di KK. Ini si perempuan pula mau pergi ke tempat lelaki. Okey, sama juga prosesnya. Perempuan kena minta kebenaran nikah luar daerah, contohlah lelaki di KK, perempuan di Papar mau berkahwin di KK. Okay. Si lelaki dia berurusan di KK lah, ya. Perempuan berurusan di Pejabat Jahins Papar dan minta kebenaran nikah luar daerah untuk dia bernikah di KK. Dapatkan dulu kebenaran baru dia boleh keluar daerah ya. Okay. Situasi yang keempat ni, si lelaki berada, ini dia sama-sama berlainan daerah, mau berkahwin di daerah yang lain. Okey, apa yang dia perlu buat? Okey, dalam situasi ini, si lelaki, contohlah, dia berada di KK, perempuan berada di Papar, mau berkahwin ketuaran. Okey, ini masing-masing kena berurusan di tempat bermastautin. Lelaki, dia kena berurusan di KK lah. Dia pergi tingkat 2, minta kelulusan kahwin dan kebenaran luar daerah. Itu dia mesti ada, kelulusan dan luar daerah dia mesti ada. Yang si perempuan pun begitu juga. Dia pergi Jahins Papar, minta kelulusan borang dan kebenaran nikah luar daerah untuk bernikah di Tuaran. Apabila pasangan sudah dapat kebenaran, kedua-duanya sudah ada kelulusan borang, kebenaran nikah luar daerah sudah ada, satukan borang tersebut bawa ke Jahins Tuaran. Kena bawa ke Jahins Tuaran, lapor di sana untuk mendapatkan kebenaran berkahwin. Jahins Tuaran, dia akan keluarkan kebenaran berkahwin kepada juru nikah yang akan menikahkan kamu nanti. Okey, selepas dapat kelulusan berkahwin tu baru boleh kahwin. Okey, pastikan borang diluluskan terlebih dahulu. Okey, ini yang nombor 5678 ni saya ringkaskan. Contoh mau tinggal di Sabah, mau kahwin ke luar negara pun sama juga prosesnya. Kena mohon melalui Sabah kebenaran nikah luar negara. Kalau mau keluar negara, kalau mau keluar negeri pun sama juga. Kena ada permohonan. Dia cara memohon cara yang sama juga. Tidak ada beza. Cuma kita keluarkan kebenaran tu tujukan kepada negeri mana, negara mana, terpulang kepada permohonan kamu.
Okey, setakat ini ada soalan untuk kebenaran nikah luar daerah? Semua faham? Okey, kalau faham kita teruskan ya. Inilah borang permohonan berkahwin. Borang ni dia sama sejenis seluruh Sabah. Kamu boleh ambil di mana-mana pejabat Jahins di seluruh Sabah. Okey? Tidak ada beza. Borang ni harganya RM5. Borang lelaki dan borang perempuan dia sama sahaja. Cuma sekiranya lelaki yang sebagai pemohon letak nama lelaki di bahagian atas dan nama perempuan di bahagian bawah. Sekiranya perempuan yang sebagai pemohon, nama perempuan di bahagian atas, nama lelaki di bahagian bawah. Okey? Semua data-data yang diperlukan dalam borang ni hendaklah diisi. Okey? Alamat sekarang, yang alamat dalam borang tu, tulis alamat tempat kamu bermastautin. Dia bukannya alamat dalam IC. Okey, di mana kamu bermastautin sekarang, itulah alamat yang kamu buat. Okey. Begitu juga dengan pasangan, di mana dia tinggal, kamu kena buat alamat sebab kita akan tengok sama ada kamu perlu kebenaran nikah luar daerah ataupun tidak. Sama ada betulkah daerah yang kamu berurusan ni atau tidak. Contoh, kalau alamat Putatan, kamu kena berurusan di Jahins Putatan. Okey. Kalau alamat KK di Jahins Bandaraya. Kalau alamat Papar, kamu kena berurusan di Jahins Papar. Kita tengok alamat. Alamat ini pastikan alamat tempat bermastautin, bukan alamat dalam IC ya. Okey, tentang status kena isi, semua-semua yang berkaitan dalam borang ni hendaklah diisi ya. Senarai semak ada di bahagian atas. Kamu perlu semak apa dokumen yang perlu. Sekiranya masih ada yang tertinggal, kena lengkapkan dulu. Lengkapkan semua dokumen baru bawa ke Jabatan Agama untuk kelulusan. Okay, ini bahagian dalam borang. Okay, bahagian C ni butir-butir wali. Bagi pemohon lelaki, ruangan ini kosongkan. Okay. Bagi perempuan, dia kena isi ruangan ini. Okey, nama wali, siapa yang akan mewalikan perkahwinan itu, dia kena isi. Sebab waktu kelulusan kita akan cek sama ada wali tersebut layak atau tidak menjadi wali. Okey. Kalau sekiranya dia berpindah wali, kita akan tengok wali sebelumnya mana. Jadi ini kena isi lebih awal lah. Sebelum kelulusan kita akan tengok. Okey, nama wali, nombor kad pengenalan wali, tarikh lahir, alamat, hubungan wali dengan perempuan. Ini penting. Okey, sama ada okey ataupun tidak dia jadi wali. Kena isi. Dan sebab-sebab berpindah wali, sekiranya kamu tulis di situ wali abang kandung. Jadi kita akan tanya, bapak kandung mana? Jadi kena isi di sini. Bapak kandung meninggal ke? Kena isi ya. Okey. Bahagian D ini butir-butir perkahwinan. Ini pun kena isi juga. Sebab apa yang kita buat dalam borang ni semua ada keperluannya yang kita semak. Okey. Tarikh cadangan berkahwin tu bila? Kampung, daerah. Daerah ni yang sangat penting dengan negeri. Sebab kita akan tengok alamat kamu di muka depan tadi, alamat tempat bermastautin tu dengan alamat tempat kamu mau berkahwin ni, daerah mana. Sekiranya perlukah kita keluarkan kebenaran nikah luar daerah atau tidak perlu. Jadi kamu punya borang tidak akan pending lama di pejabat. Kami boleh terus buat dan kamu boleh terus ambil. Inilah keperluan dia, kamu perlu isi. Sebab kebanyakan yang kami luluskan kadang-kadang bahagian ini kosong. Jadi kami cuma luluskan saja. Kami tidak keluarkan kebenaran nikah luar daerah. Sampai masanya baru dia bagi tahu yang dia mau keluar daerah. Yang lebih malangnya apabila dia sudah pergi ke daerah yang berkenaan. Daerah yang berkenaan tidak akan terima sebab dia tidak ada kebenaran luar daerah tu.
Jadi pastikan ruangan ini diisi ya. Okey. Tanda tangan pemohon kena tanda tangan dengan tarikh. Pengesahan saksi. Okey. Saksi ni dia mesti lelaki dan kenal dengan kamulah sebagai pemohon. Kalau boleh yang ada pertalian lah supaya ada apa-apa masalah kita boleh rujuk, kita boleh cari saksi tu. Okey. Saksi ini dia bukannya saksi akad nikah, dia hanya saksi borang sahaja. Saksi akad nikah kamu boleh guna orang lain. Sebab biasanya saksi-saksi ini mau guna yang beliau-beliau, okeylah, tapi pastikan pendengaran beliau okey ya. Tanda tangan saksi kena ada juga dan salinan IC saksi ni, saksi borang ni. Ini kita akan tengok sebelum kelulusan. Pastikan lengkap. Okey, setakat ini ada soalan? Tiada, semua faham. Okey, bahagian G, pengesahan status dan pemastautinan. Okey, ini hendaklah diisi oleh majikan sekiranya bekerja. Kalau tidak bekerja, diisi oleh ketua kampung. Ketua kampung atau majikan yang cop pada borang ni mesti nampak nama dia dan jawatan dia. Supaya apa-apa kita boleh rujuk. Ini pengesahan daripada majikan, majikan yang sudah sahkan. Okay? Jangan just dia cop nama syarikat, nama jabatan. Tiada nama pegawai yang mengesah. Itu kita tidak terima. Dia mesti ada. Okay? Nama orang yang mengesahkan mesti ada, nombor IC dia dan jawatan dia apa. Okey, di sini dia mengesahkan kamu punya status lah dan bermastautin di sana berapa lama sudah. Atau kalau majikan dia sahkan kamu bertugas di tempat tu sudah berapa lama. Jadi selepas itu tentang status, kalau bujang dia padamlah, yang duda janda semua tu dia padam. Dia tinggalkan bujang saja dan dia tanda tangan pada borang ni berserta dengan cop yang ada namanya sekali ya. Okey, ini bahagian H, borang laporan kesihatan HIV ni. Ini ada borang baru ini tidak apa, biarkan kosong. Untuk kegunaan pejabat pun ini tidak perlu juga, biarkan dia kosong. Okey. Yang tentang alamat di muka depan tadi tu, sekiranya ada kesilapan yang kamu perlu ubah, jangan di liquid hanya kamu garis saja. Okey, ini maklumat-maklumat yang di dalam borang tadilah. Apa-apa yang perlu diisi itu, inilah tu maklumat-maklumatnya. Okey? Ya. Borang tu siapa-siapa pun boleh ambil cek. Yang ya. Iya. Kedua-dua kena isi sebab dua-dua jadi pemohon kan? Maknanya lelaki kena isi, perempuan kena isi. Ada lagi? Tidak? Okay, next. Okay, ini dokumen-dokumen yang diperlukan. Okay, di sini kena ambil kena ambil perhatian apa dokumen yang diperlukan untuk kita luluskan perkahwinan. Okay, kad pengenalan pasport, kad pengenalan MyPR sekiranya berstatus penduduk tetap, kad pengenalan MyKAS sekiranya berstatus penduduk sementara bagi pemohon dan pasangan. Okey, untuk memohon kebenaran berkahwin mesti ada dokumen. Okey. Kalau sekiranya IC, pasangan hendaklah minta sahkan IC tersebut di JPN. JPN kena sahkan IC terlebih dahulu, baru kita akan luluskan perkahwinan. Okey. Sekiranya pasport, itu pun ada visanya, itu nanti saya terangkan yang tentang pasport. Okay. Kad pengenalan MyPR sekiranya berstatus penduduk tetap, yang IC merah tu. Kalau IC merah dia perlu disahkan di JPN juga, atau kad pengenalan MyKAS sekiranya berstatus penduduk sementara.
MyKAS tu dia ada tempoh. Okay? Kalau tempohnya masih valid, kita akan luluskanlah. Tapi sekiranya sudah luput, kita tidak terima. Jadi dia kena rujuk dengan JPN, apa dokumen yang dia perlu. Sama ada dia perlu buat pasport. Kalau pasport, dia kena ikut prosedur pasport lah. Okay? Semua dokumen mesti disahkan oleh pengeluar. Okay. Pengesahan ujian saringan HIV dari Klinik Kesihatan Kerajaan. Okey, untuk HIV ni kita tidak terima sudah yang swasta. Okey, kita kuat kuasa yang kerajaan. Okey, jelas ha? Sijil kursus praperkahwinan berdasarkan modul bersepadu kursus praperkahwinan Islam. Okey, sijil kursus ni kamu bakal dapatlah, tiada masalah. Tapi sekiranya kursus-kursus yang dianjurkan selain daripada JAKIM, modul yang disediakan oleh JAKIM, itu kita tidak terima. Kalau ada NGO ke apa, itu kita tidak terima. Dia mesti modul yang berasaskan JAKIM, kertas kerja yang disediakan oleh JAKIM. Okey. Sijil surat kad akuan menganut Islam. Okey, ini bagi saudara barulah. Sekiranya baru memeluk agama Islam, mesti ada sijil masuk Islam. Okey. Sekiranya sijil belum dapat, dia tinggal di daerah yang jauh, sebab sijil semuanya diproses di KK kan, pastikan yang borang dia isi tu ada gambar dan nombor pendaftaran. Nombor pendaftaran dari bahagian dakwah lah, supaya kita boleh cek di bahagian dakwah. Sekiranya betul sudah borang tu dia sudah memeluk Islam apa semua, itu kita boleh terima. Kalau sekiranya sijil dia belum dapat. Okey, kebenaran majikan jika polis atau tentera. Kalau polis atau tentera, dia mesti ada kebenaran khas daripada jabatan dia. Okey, kalau polis, dia mesti ada hermis. Okey, hermis tu hendaklah disahkan oleh ketua jabatan dan ketua jabatan keluarkan satu surat kebenaran berkahwin kali pertama. Dua perkara ni mesti ada. Okey, dan tentera pula dia mesti ada kebenaran daripada kagat borang BATD 193. Kalau polis dan tentera ni kena memohon lebih awal lah, sebab untuk dapat kebenaran tu saya rasa macam lama, sebab kebanyakan yang datang kepada kami dia kata masih lagi berurusan dengan polis, dengan tentera, belum dapat kebenaran tu. Jadi kami pun tidak boleh bertolak ansur sebab ini adalah ketentuan jabatan sendiri. Jabatan yang kuat kuasakan mesti ada kebenaran mereka dulu baru kami boleh luluskan. Jadi kami kena ikutlah. Jadi kalau polis dan tentera sila berurusan lebih awal ya dengan jabatan kamu. Okey, surat pengesahan mastautin jika alamat dalam dokumen pengenalan diri bukan dari daerah negeri tempat permohonan. Okey, ini sekiranya IC alamat sandakan. Kamu sudah bermastautin di KK selama 1 tahun. Sudah bekerja di KK. Okey, kamu tidak perlu balik ke sandakan untuk berurusan atau minta kelulusan kahwin. Kamu boleh berurusan hanya di KK sahaja, minta pengesahan majikan. Kalau sekiranya kamu perlu untuk untuk bernikah di sandakan, kita akan keluarkan kebenaran nikah luar daerah lah daripada KK untuk ke sandakan. Tidak perlu balik ke sandakan, berurusan di sandakan, tidak perlu. Memadai kalau kamu mau berurusan di KK, itu okey sudah. Okay. Atau alamat KL. Kebanyakan pegawai-pegawai kita kadang-kadang dari Semenanjung, alamat KL, lepas tu sudah bertugas di Sabah setahun macam tu, mau berkahwin di Sabah. Tidak perlu balik ke Semenanjung lah. Memadai dia berurusan saja di Sabah. Okay. Ada pengesahan daripada majikan yang dia telah berkhidmat di Sabah berapa lama dan statusnya, itu kita boleh luluskan. Tidak perlu balik ke tempat asal. Okey, setakat ini jelas. Tiada soalan,
Halo, Assalamualaikum. Salam. Apa nih mau tanya apa? Ya. Tentang borang doan yang Mm, bagian wali itu. Apa ya. nih aku sudah terisi, Pak. Sudah terisi. Cuman itu Kasih garis silang saja. kasih silang silakan sebab itu Ya. untuk perempuan JC kan. Ya. Oke oke oke. Masih Oke. Ada lagi? Tidak. Oke, kita teruskan. Tentang alamat tadi itu jelas ya. Oke, kebenaran mahkamah syariah bagi pemohon di bawah umur. Oke, yang di bawah umur nih sekiranya perempuan di bawah 16 tahun, dia mesti ada kebenaran mahkamah dulu. Oke, kalau lelaki 18 tahun. Contohlah kurang sebulan 2 bulan, kena juga ke mahkamah. Dapatkan dulu perintah mahkamah kebenaran untuk berkahwin di bawah umur, baru kita boleh luluskan perkahwinan tersebut. Okey. Wali hakim. Wali hakim pun kena ke mahkamah juga. Ada perintah mahkamah, baru kita akan keluarkan kebenaran berkahwin. Biasanya untuk wali hakim ni, dia kena datang berurusan ke pejabat dan bagi tahu dia mau bernikah wali hakim, kita akan keluarkan satu borang ulasan untuk dia bawa ke mahkamah. Dia kena berurusan dulu di Jahins, lepas itu kita akan bagi satu borang laporan, ya. Kita akan bagi satu laporan untuk dia bawa ke mahkamah untuk memohon wali hakim. Okey. Lepas tu dia berurusan di mahkamah, dapat kebenaran wali hakim, baru kita akan keluarkan kebenaran berkahwin lah. Okey. Untuk situasi siapa yang perlu memohon wali hakim ni, okey, sekiranya saudara baru yang tidak ada keluarga yang beragama Islam. Okey, dia kena wali hakim. Tetapi sekiranya ada pakcik dia, tapi sebelah ibu yang Islam, itu tidak boleh jadi wali. Wali dia mesti sebelah bapa. Okay? Tiada adik-beradik, kita tengok sebelah bapa. Sebelah ibu tidak boleh jadi wali. Faham? Okay. Wali yang hilang, contohlah bapa kandung, sekiranya dia pergi laut atau dia bertugas di jauh lah, di mana-mana lah dia bertugas, 2-3 tahun sudah tiada kabar. Tiada hantar berita sama ada dia masih hidupkah atau meninggal, kita tidak tahu. Okey, situasi dia kita tidak tahu hidupkah, meninggalkah, seseorang pun tiada yang boleh bagi berita tentang dia. Kalau sekiranya anak perempuan dia mau berkahwin, kena wali hakim. Dia tidak boleh berpindah wali kepada abang, kepada pakcik, tidak boleh. Selagi kedudukan bapa tu kita tidak tahu. Tapi kalau confirm sudah meninggal, itu boleh kepada wali seterusnya. Okay, sila ambil perhatian kepada bakal-bakal pengantin perempuan ni tentang wali. Kalau sekiranya bapa tidak pasti keadaan dia sama ada hidup atau meninggal, kena wali hakim. Tidak boleh berpindah wali. Okay. Okey, wali jauh pun boleh juga memohon wali hakim. Kalau sekiranya di Indon tidak dapat dihubungi, boleh berwali hakim. Okey, dan poligami. Poligami pun kena ada perintah mahkamah juga, baru kita akan luluskan perkahwinan. Kalau poligami ni, dia kena terus memohon ke mahkamah. Dia tidak melalui Jabatan Agama dulu. Dia terus ke mahkamah, berurusan di mahkamah untuk dapatkan kebenaran poligami. Selepas dapat kebenaran poligami itu, baru dia bawa ke Jabatan Agama beserta dengan borang permohonan dia, baru kita akan luluskan. Okey, itu untuk poligami ya. Okey, setakat ini jelas? Jelas. Okey. Okey, ini dokumen tambahan bagi perempuan, kad pengenalan wali. Siapa yang mau jadi wali itu kena ada kad pengenalan dia. Kalau wali baru memeluk agama Islam yang dia convert, mesti ada sijil Islam wali juga kalau sekiranya dalam IC dia tu belum ada perkataan Islam. Okey. Surat perakuan nikah atau surat perakuan cerai ibu bapa kandung yang terdapat tarikh nikah.
Okey, ini pun kita kena tengok juga sijil nikah ibu bapa, khususnya kepada anak yang sulung. Perempuan untuk pengantin perempuan. Sebab kita mau tengok sama ada anak tersebut anak sah taraf ataupun tidak. Contoh, kelahiran anak kurang daripada perkahwinan ibu bapa. Ibu bapa, contohlah yang paling jelas, ibu bapa berkahwin baru 7 bulan atau 6 bulan. Kita sudah lahir. Maknanya anak tersebut adalah anak tidak sah taraf dan wajib berwali hakim. Bapa tidak boleh menjadi wali. Okey? Itu yang keperluan kita minta sijil nikah tu supaya kita boleh semak. Bab ini kita tidak boleh sembunyikan lah. Sebab ini berkaitan dengan hukum perkahwinan anak. Sekiranya bapa yang jadi wali, contohlah dia sembunyikan sijil nikah kah, apakah terkawinlah si anak ni, wajib kita farakkan perkahwinan tersebut, tidak sah. Jadi sijil nikah ibu bapa kena minta. Okey, surat kebenaran berkahwin dari pasangan jika pasangan berlainan karya, daerah, negeri atau negara. Okey, ini bagi yang luar daerah tadilah yang saya terangkan awal tadi, perlu ada dulu kebenaran pasangan tu bersama dengan kebenaran nikah luar daerah dia, satukan, baru kita bagi kelulusan untuk pasangan perempuan ni dan keluarkan kebenaran berkahwin. Selagi belum ada kita tidak keluarkan. Okey, borang wakalah wali, ini sekiranya wali berada jauh, dia tidak dapat pulang. Contoh dia bekerja di KL, anak dia mau berkahwin di Sabah. Okey, wali tidak dapat balik ke Sabah. Dia kena pergi Jabatan Agama mana-mana tempat dia tinggal lah di KL. Dia pergi ke Jabatan Agama, dia buat lafaz wakalah di sana. Dia kena sebut siapa nama imam yang akan menikahkan anaknya tu nanti. Yang akan menikahkan anaknya di Sabah lah. Imam yang wali sebut dalam lafaz wakalah tu, dialah orang yang mesti menikahkan anaknya. Dia tidak boleh berwakil lagi kepada orang lain. Okey? Mesti orang yang tertentu. Selepas wali buat lafaz. Okey? Wali kena pergi Jabatan Agama di hadapan 2 orang saksi dan pegawai Jabatan Agama berkenaan dia kena cop pada borang tersebut. Sebagai pengesahan, wali telah hadir dan membuat lafaz wakalah. Wakalah melalui telefon kita tidak terima, video call kah itu kita tidak terima. Mesti ke Jabatan Agama. Okey? Sijil kematian bapa atau datuk. Ini kalau sekiranya bapa sudah meninggal, datuk sudah meninggal, itu perlu ada surat mati dia untuk bukti kematian. Okey, untuk status, surat perakuan cerai bagi pasangan yang bercerai hidup. Okey, kalau duda dan janda bercerai hidup, perlu sertakan sijil cerai. Okey, sijil cerai yang original. Okey, tapi sijil cerai original ni kamu kemukakan waktu kelulusan, kita hanya akan cop dibatalkan saja. Kita tidak akan ambil, kita akan bagi kamu balik. Kamu yang kena pegang lah. Sebab kadang-kadang kalau sudah ada anak, perlu berurusan menggunakan sijil cerai tersebut. Jadi kamu yang pegang. Tapi waktu kelulusan, kami akan tengok, kena bawa. Okay. Surat perakuan nikah atau surat perakuan berkedudukan semula, rujuk, dan sijil kematian pasangan sedia ada dan yang terdahulu jika bercerai mati. Okey, kalau sekiranya pasangan, salah seorang meninggal dunia, contoh isteri meninggal, suami sudah ada calon yang baru, mau berkahwin. Okey, untuk bukti dia duda tu, mesti ada sijil mati isteri, dan sijil nikah dia dengan isterinya tu. Sebab kita mau tengok hubungan tu. Memang betul kasih mati ni isteri dia. Takut nanti orang lain pula punya sijil mati yang dipakai. Jadi untuk membuktikan statusnya tu memang duda, memang kematian isteri perlu ada sijil nikah tersebut. Begitu juga perempuan. Kalau balu mau berkahwin dengan yang lain, mesti ada surat mati suami dan sijil nikah
untuk pembuktian dia si balu kepada yang si mati ni. Okey, jelas ha? Surat keterangan cerai dari Mahkamah Tinggi Sivil jika pasangan tidak menganut agama Islam. Ini bagi perkahwinan yang sebelum Islam. Dia berkahwin sebelum Islam, dia bercerai sebelum Islam, lepas tu dia memeluk Islam, dia mau kahwin dengan orang Islam, mesti ada sijil cerai sebelum Islam. Okey? Itu kena kemukakan juga ah. Okey, kebenaran mahkamah syariah bagi pemohon yang ingin berpoligami atau dalam tempoh edah isteri. Okey, kalau mau berpoligami, kena mohon dulu di mahkamah kelulusan poligami. Lepas dapat kelulusan poligami, baru kita akan luluskan. Atau sekiranya bercerai dengan isteri, isteri masih dalam tempoh edah, belum habis edah isteri, tapi suami sudah ada calon yang baru dan mau berkahwin dalam tempoh edah isteri tersebut. Perlu dia mohon poligami dalam edah ke mahkamah. Okey, kita tidak akan luluskan selagi kebenaran poligami dalam edah tu dia belum dapat. Kalau dia tidak mau berurusan ke mahkamah, tunggulah habis edah isteri tu. Okey. Okey, ini bagi perkahwinan bukan warga negara. Apa yang dibenarkan pas pengajian, pas lawatan sosial jangka panjang dan jangka pendek, pas pelajar, pas lawatan iktisas, pas residen, itu yang dibenarkan. Yang tidak dibenarkan, pemegang pas lawatan kerja sementara. Ini kalau jaminan majikan lah, biasanya amah, orang gaji, dia dijamin oleh majikan. Itu tidak boleh berkahwin, atau tukang kebun. Okay, dia dijamin oleh majikan dia tidak boleh berkahwin, dia kena batal dulu jaminan tersebut, lepas tu dia kena keluar balik ke negara asal, dia masuk semula ke Malaysia secara lawatan. Baru kita boleh luluskan perkahwinan. Selagi dia masih dalam jaminan, dia tidak boleh berkahwin. Okay. Pendatang tanpa izin parti yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri, yang langsung tidak ada dokumen, banci, burung-burung, kad penempatan, itu kita tidak terima. Tapi IMM 13 yang pas kuning tu, itu kita terima dengan kebenaran immigration lah. Okay. Tempoh sah pasport bisa tamat. Okey, sekiranya dia punya pasport, buku pasport tu dia masih hidup. Sebab dia 55 tahun betul kalau yang pasport. Tapi visa tu yang perlu dihidupkan setiap tahun tu, kalau dia tamat, itu kita tidak akan luluskan perkahwinan. Dia kena hidupkan dulu visanya tu. Berurusan dulu di immigration, hidupkan dulu visanya, baru kita akan keluarkan kebenaran berkahwin. Okey. Dokumen tambahan pemohon yang berstatus bukan warga negara. Ini yang bukan warga negara ni apa yang dia perlu untuk berkahwin. Okey, pasport, visa pemohon yang masih sah, yang masih valid. Sekiranya luput kita tidak akan benarkan tapi mesti masih valid. Surat pengesahan PAS bagi tujuan perkahwinan dari Jabatan Immigration Malaysia kecuali yang berstatus penduduk tetap atau sementara. Okey. Kalau yang masih menggunakan pasport, visanya tu kita akan minta pengesahan dulu ke immigration. Bagi pemegang pasport, dia kena berurusan, dia kena photostat. Pasport tu 2 keping, bawa ke Jabatan Agama, kita akan buat surat ke immigration. Sebab immigration tidak akan layan tanpa surat. Okay? Datang dulu ke pejabat agama, kita buat surat bawa ke immigration, immigration akan jawab kepada kita sama ada penama ini boleh berkahwin ataupun tidak. Kalau immigration mengesahkan yang dia boleh berkahwin, kita akan luluskan lah. Tapi kalau tidak, itu mungkin ada masalah lain lah. Okay? Tapi kalau yang memegang dokumen penduduk tetap atau sementara, itu tidak perlu dirujuk ke immigration lah. Cuma disahkan saja oleh pengeluar JPN. Okay. Surat pengesahan status pemohon tiada halangan berkahwin dari kedutaan negara pemohon yang telah disahkan oleh Kementerian Luar Negeri kecuali yang telah mendapat status penduduk tetap di Malaysia. Okey.
bagi yang pemegang pasport ni, dia mesti ada kebenaran daripada kedutaan. Kedutaan ataupun jabatan agama di negara dia. Membenarkan dia berkahwin dan status dia apa. Okey? Mesti ada baru kita boleh luluskan. Tanpa ada kebenaran daripada kedutaan, kita tidak akan luluskan perkahwinan bagi warga asing. Okay. Inilah borang HIV yang baru. Borang ni berkuat kuasa pada 15 Januari 2021. Semua ujian saringan HIV hendaklah dilaksanakan di hospital atau klinik kerajaan sahaja. Swasta kita tidak terima. Berkuat kuasa 15 Januari. Okey. Pemohon hendaklah memuat turun borang tersebut daripada mana-mana portal Jabatan Kesihatan Negeri dan membuat 2 salinan. Okey. Buat 2 salinan bagi tujuan saringan tersebut. Pihak JKNS tidak menyediakan borang tersebut di kaunter hospital atau klinik. Kamu kena sedia download borang ni, sediakan 2 keping, bawa ke klinik di mana kamu mau buat ujian. Di sana, di klinik, borang ni tidak disediakan. Okay? Kena hospital kerajaan sahaja, swasta tidak diterima. Pemohon hanya perlu mengemukakan pengesahan menjalani ujian saringan HIV kepada Jabatan Agama bagi tujuan permohonan kelulusan kebenaran berkahwin. Ada pengesahan daripada kesihatan yang kamu sudah buat ujian ni, kita akan luluskan perkahwinan. Itu tiada masalah. Ini borang taklik. Borang taklik ni yang diisi oleh pengantin lelaki selepas akad nikah. Okey? Di sini untuk saksi nikah, kalau boleh sediakanlah salinan IC dia lebih awal untuk dilampirkan bersama borang ni dan diserahkan kepada juru nikah. Sebab kita takut kesilapan menaip nama saksi dalam sijil. Jadi lebih senang sertakan salinan IC saksi akad nikah ya. Yang ingin saya ingatkan kepada pengantin lelaki, sebelum kamu baca lafaz taklik di bawah ni, pastikan tarikh nikah kamu betul pada hari kamu akad nikah tu. So kita takut mana tahu ada kesilapan juru nikah menulis, kita tidak akan ubah tarikh nikah. Jadi sebelum kamu tanda tangan, pastikan tarikh itu betul. Okey? Tarikh nikah kita tidak akan ubah sebab kebanyakan situasi yang berlaku sekarang, apabila anak berumur 12 tahun mau buat IC, nama bapa tidak termasuk sebab sebenarnya anak tu anak tidak sah taraf. Tapi dia salahkan Jabatan Agama, dia salahkan kepada juru nikah yang salah tulis tarikh nikah tu. Jadi tarikh nikah tu susahlah untuk kami ubah berdasarkan siasatan-siasatan lagi kan. Jadi untuk kamu yang baru-baru yang bakal menjadi pengantin ni, pastikan tarikh nikah itu betul semasa kamu tanda tangan borang taklik ni ya. Okey. Okey. Ini adalah keizinan perempuan semasa sebelum akad nikah ya. Okey. Saya nama perempuan, nombor kad pengenalan dengan ini memberi izin kepada wali saya yang bernama, siapa nama wali tersebut, isikan nama dia di sana. Nombor kad pengenalan beralamat, hubungan saya dengan wali tersebut ialah abang kandung kah, bapak kandung, kena tulis untuk mengakad nikahkan atau mewakilkan akad nikah saya dengan lelaki yang bernama, sebutlah nama bakal suami dan nombor IC dia. Okey. Ini jelas Pengakuan wali, ini nama wali lah. Saya nombor kad pengenalan yang beralamat di atas dengan ini membuat pengakuan bahawa pernikahan yang dicadangkan antara sebutlah nama pengantin dengan bakal menantu, mas kawin sebanyak berapa, saya bersetujulah atas sebab berikut, biasanya suka sama suka lah sudah kan, itu wali yang isi. Dan yang ketiga lafaz wakalah. Ini kalau wali hadir di hadapan pendaftar lah, yang wali ada semasa akad nikah. Tapi kalau wali tiada tadi tu, itu lafaz wakalah dia lebih awal lah yang macam saya terangkan tadi. Okey.
Ini lafaz wakala wali. Saya nama wali dengan ini mewakilkan kepada tuan. Okey, nama jurunika yang berada di hadapan dia sekarang tu. Dia sebutkan nama itu, nombor kad pengenalan berkhidmat sebagai jurunika untuk mengakad nikahkan anak saya, namanya siapa, nombor IC dengan nama bakal menantu, nombor IC dengan mas kahwin berapa. Okey, lepas itu wali tanda tangan di hadapan 2 orang saksi. Okey, itu tidak masalah lah. Ini semasa akad nikah nanti ya. Okey, ini perkahwinan yang memerlukan kebenaran mahkamah. Okey, perkahwinan yang memerlukan kebenaran mahkamah ni apa dia situasinya? Okey, poligami. Macam yang saya terangkan tadi, poligami perlu ke mahkamah bawa umur jika sekiranya perempuan berumur 16 tahun ke bawah dan lelaki 18 tahun ke bawah perlu ada kebenaran mahkamah. Wali hakim sekiranya tiada wali yang saudara baru yang memeluk agama Islam, anak tidak sah taraf, bapak kandung tidak diketahui sama ada hidup atau meninggal, wali jauh, itu perlu ke mahkamah untuk wali hakim. Janda berhias itu pun perlu kepada mahkamah juga, dan pemohon lelaki dalam tempoh edah raj'i isteri. Ini pun perlu ke mahkamah ya. Okey, tempat perkahwinan diutamakan di tempat permastautin daerah atau negeri perempuan. Kita utamakan yang itulah. Tapi sekiranya perkahwinan boleh juga dilakukan di tempat lain dengan syarat mendapat kebenaran bertulis daripada pendaftar. Tempat berkahwin kita utamakan tempat perempuan. Tapi sekiranya perempuan mau juga ke tempat lain, mesti ada kebenaran. Okey? Mas kahwin. Mas kahwin hendaklah dibayar oleh pihak lelaki atau wakilnya kepada pihak perempuan atau wakilnya di hadapan orang yang mengakad nikahkan perkahwinan itu dan sekurang-kurangnya 2 orang saksi lain. Itu mas kahwin. Okey? Waktu akad nikah lah bakal suami yang bayar. Ini kita tidak tentukan berapa, cuma mengikut kadar yang bakal suami akan beri kepada isteri, itu terpulang. Okey? Sama ada berbentuk barang kemas kah, wang ringgit kah, itu terpulang ya. Sekarang perkahwinan ini saya dapat sentuh. Pengeluaran surat perakuan nikah dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, kalau perkahwinan yang teratur, kita akan keluarkan sijil nikah mengikut tempoh yang ditentukanlah. Kalau kita di Sabah ni, kita memang kalau boleh kita mau nikah hari ni lah keluar. Tapi masalah kita ni daerah yang jauh-jauh, ada masalah-masalah yang kita tidak dapat elakkan, jadi akan memakan masa. Tapi kalau mau terus, mau lebih cepat, terus ke HQ lah, kita akan cetak terus. Okay? Ini pengeluaran sijil nikah bagi perkahwinan yang teratur sahaja ya. Okay, syarat-syarat permohonan untuk kad perakuan nikah ya. Permohonan hanya boleh dibuat di mana perkahwinan tersebut didaftarkan sahaja. Contoh perkahwinan berdaftar di Sabah, Sabah punya perkahwinan saja yang kita boleh buat kad. Kalau negeri lain kita tidak boleh. Okay? Hanya Sabah sahaja. Pasangan mestilah sudah mendaftar pernikahan di Pejabat Agama Islam. Okey, perkahwinan sudah didaftarkan, sudah ada sijil nikah, baru boleh buat kad. Okey, selagi belum didaftarkan tidaklah. Okey, dokumen yang diperlukan surat perakuan nikah asal dan salinan, gambar berukuran pasport bagi lelaki, pakaian yang bersesuaian dan perempuan bertudunglah. Okey. Cuma gambar ni kita di Sabah ni kita tu warna biru. Jadi kalau bergambar pastikan latar putih lah supaya dia timbul. Kalau warna biru nampak macam tak cantik, dia tenggelam. Okey. Kalau boleh latar warna putih ya. Kesalahan atau penalti. Ini bagi kesalahan-kesalahan yang berlaku. Perkahwinan tanpa kebenaran PPR. Borang belum diluluskan, dia sudah pergi kahwin. Ini merupakan kesalahan. Ya? Okay. Atau dia pergi berkahwin dengan imam yang tidak bertauliah. Ini pun kesalahan juga. Okay. Jangan buatlah. Okay. Memberi kenyataan palsu sekiranya dia ada isteri tapi mengaku bujang. Itu penyataan palsu. Akad nikah perkahwinan yang tidak dibenarkan
Okey, poligami tanpa kebenaran mahkamah, kesalahan juga. Tidak hadir di hadapan pendaftar dalam masa yang ditetapkan dalam tempoh 6 bulan. Ini bagi perkahwinan yang berlaku di luar negara lah. Kalau sekiranya perkahwinan berlaku di luar negara, apabila dia balik ke Sabah, dia kena daftarkan dalam tempoh 6 bulan dia berada di Sabah. Jangan lebih. Okey? Tapi dengan adanya kebenaran lah, dalam tempoh tu dia datang pergi daftar. Kalau sekiranya dia lebih, kita akan denda. Dan denda tidak lebih RM1,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan-kesalahan yang di atas. Okey? Sebab masa tidak mengizinkan, saya kasih ringkas-ringkas lah. Sesuatu perkahwinan seorang lelaki atau perempuan perlu mendapat kebenaran sama ada daripada pendaftar atau dalam kes tertentu kebenaran daripada mahkamah syariah. Itu sudah jelas tadi. Okay, kesan perkahwinan yang tidak mengikut peraturan, rukun nikah tidak sempurna. Okey, ini biasanya berlaku kepada imam yang tidak bertauliah. Kalau kamu datang ke sana bersama dengan pakcik, kamu kata kamu mau kahwin, dia akan nikahkan sejak kamu sebab dia tidak akan tanya bapa kandung mana, ada adik beradik ke tidak, datuk mana, dia tidak akan cek wali itu. Dia akan terus nikahkan kamu. Kesannya perkahwinan kamu tidak sah. Okey, jadi jangan ambil sambil lewalah dengan perkahwinan yang tidak mengikut peraturan, ya? Sebab kesannya kepada kamu perkahwinan tidak sah. Okey, surat nikah yang dikeluarkan adalah palsu. Ini rata-rata yang kami dapatlah. Asal saja perkahwinan yang melalui sindiket datang ke sini untuk minta pengesahan memang palsu. Jadi elakkan daripada perkara ini, ya. Permohonan pendaftaran anak tergendala menghadapi masalah. Okey, ini kalau mau daftar anak, sekiranya berkahwin kampung ni yang tidak mengikut prosedur ni, datanglah pergi JPN mau daftar anak. Tanpa ada sijil nikah, JPN tidak akan daftarkan kelahiran anak. Atau dia akan daftarkan tapi anak dibinkan kepada Abdullah. Okey, ini menimbulkan masalah dan anak tidak dapat sekolah kalau tidak ada surat lahir. Jadi masalah tu akan berlarutan dalam jangka masa yang panjang untuk kamu selesaikan. Dan anak yang lahir perlu melalui proses pengesah tarafan anak di mahkamah syariah. Okey, sekiranya terbuatlah itu sijil lahir bin kepada Abdullah, apabila kamu mau ubah kepada nama bapa boleh. Tapi dengan syarat mesti ada perintah nasab anak daripada mahkamah syariah. Kamu kena berurusan lagi di mahkamah sehingga dapat perintah. Perintah sah nasab anak. Selepas dapat perintah, baru boleh ditukar nama Abdullah tu kepada bapa. Okey, memang memakan masa lah. Jadi kalau boleh jangan buat. Okay. Perkahwinan suatu perkara suci, maka ia perlu dilakukan mengikut hukum syarak dan undang-undang. Peraturan yang diadakan bukan bertujuan menyusahkan, tetapi untuk memelihara keturunan manusia dan mengawal kerukunan keluarga. Itulah tujuan sebenarnya peraturan-peraturan yang kita buat untuk menjaga kesucian keturunan kamu. Okey, setakat ini ada soalan sebab masa kita pun memang sudah tamat. Kalau ada soalan saya terus jawab, kalau tidak saya mengundur dirilah. Ada soalan? Tidak, semua fahamlah. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan menjadi pasangan yang bahagia sehingga ke akhir hayat. Okey, saya minta maaf sekiranya selama saya menyampaikan ini ada kekurangan. Saya minta maaflah sebab kelemahan diri saya sendiri, ya. Okey, saya sudahi ceramah ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.